fikir aku nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat. Surah saya serak pasal biasa kena hujan kan. Baik. Jadi banyak orang tanya saya, masih gila masih kan, pasal berkenaan dengan akar cenuai. Tuan-tuan dengar akar cenuai? Masih lagi gitu. Ya. Biasa tengok tak akar cenuai? Tapi saya tak janji lah. Tapi saya cuma cuba sahaja. Berjanji tidak. Mencuba insya-Allah. Tak tahu. Alhamdulillah masih lagi ni. Masih gila. Macam mana orang tanya saya, asyik cerita bunga cenuai, macam mana akar cenuai? Saya tak naklah cerita lebih-lebih. Tak lagi bila saya cerita, masih gila, terima kasih bagi cincin perkahwinanku. Okay, alhamdulillah. Ya, baik. Tuan-tuan, akar cenuai. Saya pernah cerita dulu akar cenuai macam mana akar cenuai. Akar cenuai bukan antara bunga-bunga cenuai, akar cenuai emas, akar cenuai apa macam-macam orang sebut lah. Orang Melayu kita pandai sangat, semua benda dia cerita. Kan? Jadi orang tanya saya, apakah yang paling payah sekali dalam tentang cenuai? Saya pejam mata tuan-tuan. Kalau tak pejam mata, terima kasih love tu. Kan? Sebenarnya yang paling payah nak cerita tuan-tuan ialah buka mata lagi nampak lagi masih lagi kan, ialah akar cenuai. Akar cenuai tuan-tuan, saya tak janji insya-Allah, saya hanya mencuba. Di mana akar cenuai ni ada tempat tertentu sahaja, dia bukan semua tempat yang akar cenuai ni ada. Akar cenuai payah tuan-tuan, sebab akar cenuai ni hanya boleh ambil pada waktu maghrib sahaja. Kalau orang kata akar cenuai ambil waktu lebih pada maghrib, saya tak tahu, saya tak pandai. Yang saya tahu, yang saya belajar, yang saya erti pada guru saya, akar cenuai dia ambil waktu maghrib. Dan akar cenuai ni dia tak menjala. Dia duduk di atas pokok tumpang, bila waktu maghrib dia akan turun macam mana nak sebut macam rambut tu, dia turun sini nampak macam turun. Tapi bila habis waktu dia akan naik balik, dia hilang. Misteri sikit. InsyaAllah saya tak janji, tapi saya akan cuba. Siapa nak tengok hari ni? Kalau Allah izin. Ingat tuan-tuan, akar tu kalau Allah izin. Tapi ingat saya tak janji. Nak tengok. Saya nak. Ingat tuan-tuan, akar cenuai dia tak sama macam bunga cenuai. Bunga cenuai adalah bunga biasa yang tumbuh, yang punya aura positif. Di mana bunga cenuai ditumbuh kawasan-kawasan pegunungan, kawasan bukit batu. Itu bunga cenuai. Tetapi akar cenuai tak. Akar cenuai di mana waktu maghrib dia akan turun. Lepas tu dia naik balik, hilang. Ini pelik. Nak beli, tak jual, tak erti. Saya tak janji. Saya cuba insya-Allah. Saya kata insya-Allah saya cuba. Dia kena tengok tempat yang sesuai saja yang ada. Bukan semua tempat dia ada. Dia tak perlu di bukit, dia tak perlu di batu-batu. Dia cukup di kawasan-kawasan tertentu yang bersangkut sikit dengan benda misteri baru dia wujud. Dia tak sama tuan-tuan. Orang kata cenuai emas duduk di batu, lumut macam lumut. Itu lumut. Cenuai emas bukan macam tu. Bukan yang saya belajar. Sebab saya berguru benda ni. Ini cerita minta maaf. InsyaAllah saya nak ajak. InsyaAllah kalau tidak menjadi halangan untuk saya, sebulan bulan puasa saya akan pergi cari tempat yang mana yang ada misteri sikit. Maksudnya adalah hutan yang memang alam tu. Nak sebut alam lebih tak mau. Saya tak mau campur dah benda-benda tu sebenarnya. Tetapi atas permintaan seorang yang mana dia suruh saya buat akar cenuai. Suruh masak minyak akar cenuai. Lepas tu dia nak sikit yang lebih bagi pada saya. Saya kata akar cenuai tu cuba potong dulu. Potong dulu, rendam dalam minyak. Dia panjang tak panjang. Kalau dia panjang, tumbuh panjang sikit tu, putih tu dia. Kalau tak putih tak panjang dia maksudnya tak kisahlah. Tak putih pun tak apa. Kita potong. Ini tengah tuan-tuan. Bila tuan-tuan faham benda ni masih gila ingat saya sebenarnya tak mau campur dah benda ni. Tapi tak apalah. Sebab kawan tu dia minta saya tolong buat masak minyak akar cenuai kat dia. Saya ini daripada anak buah saya jadi saya serba salah. Saya kata buat macam saya nak, potong sikit, rendam dalam minyak. Sekiranya dia tumbuh, tak apa saya buat. Kalau tak tumbuh, saya tak buat. Saya kata macam tu. Saya tak tengok benda tu lagi. Masih bagi terima kasih. Jadi saya nak tunjuk macam mana rupa akar cenuai. Saya pun tak janji, tapi saya mencuba.
tempat saya tahu dekat mana yang ada lah, sebab saya duduk lautan mesti gila. Saya tahu saya bila duduk hutan, saya tahu dekat mana yang ada masalah yang ada aura misteri tu, saya tahu sebab saya hidup lautan. Jadi insya-Allah tuan-tuan jangan percaya nah. Kalau percaya benda-benda tu, oh aku nak benda tu, aku nak buat minyak lah, tu saya tak kenal lah. Kalau saya ambil pun saya nak tunjuk, sekadar tunjuk macam ni rupa dia supaya orang kenal. Boleh tuan-tuan lah? Faham? Ingat, dia tak jumpa hantu lah. Kalau dia di mana bukan cenuan ni, dia ada doa dia ada amalan dia, ada cara panggil dia. Di mana lepas kita panggil tu, pokok tu, dia akan turun dah. Tuan-tuan tahu, dia turun. Akar tu turun bawah. Bila akar turun tu bawah, sebelum akar tu naik kena potong. Kalau tak potong, dia naik tak dempah dah, tak ada, habis. Bukan minyak dagu, lagi dia tinta minyak dagu. Boleh lah. Atau akar cenuai. Dia bukan dia menjala tepi-tepi rumput, dia akan menjala tepi-tepi akar, tak. Dia duduk di atas, di mana waktu maghrib sahaja dia akan turun. Lepas tu bila dekat waktu dah habis tu, dia akan naik pelan-pelan. Waktu tu kita kena potong macam cepat. Dia tidak, dia hilang tak dapat dah. Boleh. Saya jangan lagi. Sejak ni siapa nak tengok? Tapi saya tak berjaya nak buat live sebab pergi di dalam hutan. Tahu tempat tu, saya tahu tempat mana boleh ambil. Saya tahu tempat mana boleh ambil. Tempat alam tu nah. Okey. Manyam kalau Manyam ikut saya akan tinggal Manyam kat situ. Confirm. Manyam ikut saya pergi, confirm saya tinggal. Ada Manyam nak ikut. Itu sana. Ingat nah, itu bahagian benda yang kalau mana ikut confirm saya tinggal. Ni, saya cerita tu terang lah. Tempat saya ni sekarang harimau tengah mengamuk. Mana ikut saya lagi bagus. Ya, saya minta lah dia duduk itu tengok macam mana rupa dia. Ada tak Manyam sini? Sebab ini saya kata tiada. Bila saya cerita ni, esok orang tak cerita dah tentang pasal akar cenui, orang tak tanya dah saya akar cenui kat saya. Bila saya tunjuk putih tu macam ni, sebab tu saya tak buat, tuan-tuan. Sebab tu saya tak buat akar cenui, sebab tahu payah. Dalam banyak benda, akar cenui yang paling payah nak kita dapat. Saya ni walaupun ada kebolehan ke situ, tapi saya tak ambil. Saya tak buat akar cenui tu nah. Belikan bunga saja yang saya buat. Sebab saya tahu bila saya ambil benda tu bersangkut dengan kisah misteri sikit. Sebab tu saya tak nak. Ya, boleh ha? Terima kasih gila, terima kasih. Okey. Saya situ saya tak ada line. Saya cuma boleh buat video saja. Line tak ada. Saya kalau biasa nak buat live terus. Bila buat live, orang kata saya tak berlakon. Kalau saya buat video, orang kata saya berlakon. Saya kalau saya nak buat live, biar orang tengok macam ni rupa dia. Oh, lagu ni. Dan lagi satu ingat waktu dia mesti waktu maghrib, masuk maghrib saja. Kan? Masuk waktu nak maghrib tu dia akan turun. Tapi bila masuk waktu maghrib dia naik. Maksudnya nak masuk waktu maghrib dia turun macam rambut. Kan? Turun. Tak kira panjang mana wallahu alam, tapi setahu saya dia tak panjang. Dia lebih kurang kalau panjang pun dalam satu jengkal lebih ya. Lepas tu dia akan naik balik. Itu je misterinya akar cenui. Banyak orang kata akar cenui tumbuh kat pokok, tumbuh kat akar, tumbuh kat daun, tumbuh kat buah. Itu dia punya pasal. Kalau tanya saya, akar cenui misteri. Dia mesti tumbuh, dia menumpang pokok yang lain, dia akan turun ke situ, kemudian tu dia akan naik balik, hilang. Macam tu je. Nak jumpa, payah agak. Mesti gila. Okey nah. Sekali lagi saya tengok jangan tuan-tuan esok bila saya panggil, bukan kata saya panggil, saya cuma nak minta tengok saja tu kan. Kalau mana tahu sekebenan saya ambil sikit. Kalau saya berkenan, tapi saya kata saya tak pernah ambil. Jujur demi Allah, demi Rasul, langit yang saya punjung, bumi yang saya pijak, saya tak pernah ambil. Tapi saya tahu sebab apa? Guru saya cerita, sebab tu saya tahu lah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan berapa ramai yang senang dapat, yang bisa dapat bunga cenui. Cuba tengok berapa ramai. Jarang-jarang tahu. Selalunya orang tua-tua saja yang boleh cari bunga cenui. Sebab bunga cenui dia pun bukan senang dapat, payah tuan-tuan. Kan? Sebab tu bunga cenui dia payah dapat. Kan? Jadi saya mungkin kena kemahiran sikit, tapi ingat pokok cenui ni, bunga cenui dia tak bersangkut dengan misteri Dia memang bunga yang amali. Bunga yang mana realiti di alam kita, cuma
kemahiran orang tu nak mencari je, itu je. Nah, baiklah. Tapi kalau akal cenoi, jujur saya kata, dia memang bersangkut sikit. Walaupun dia kena dunia ni, tapi bersangkut sikit. Itu je saya kata. Dan saya tak galakkan sangatlah. Orang nak ajar, nak pergi cari itu dah. Okey. Sebelum puasa, ya Allah, kalau ada. Kalau tak ada. Saya tak berjanji. Okey. Kalau lah tuan-tuan tengok, esok, saya kata siap nak, dia, macam orang tanya saya, macam mana tempat dia? Tempat dia mesti, kawasan dia mestilah ada macam berbatu sikit. Akar dia ada tumbuh pokok. Pokok dia tu, ada satu pokok tumpang. Pokok tumpang tu pula kan. Dan kawasan tu dia tengok antara sejuk lembap. Dia nak sejuk lembap, bukan sejuk panas. Kawasan tu dia nak sejuk lembap. Bukan sejuk panas, sejuk dan lembap. Suhu dia, yang kata suasana dia mestilah macam dia tak mau cerah sangat. Dia nak gelap-gelap sikit. Seram sikit lah sebab tu. Okey, dia akan turun. Bila cukup time dia turun, bila kan satu ingkar tu, lepas tu dia naik. Itu saja. Kita tengok lah. Kalau lepas tuan-tuan tengok tu, jangan tanya dah saya nah. Jangan hak mana-mana duk tanya saya pasal akal cenoi tu tak ada dah, habis kat tu ya. Saya tunjuk itu rupa dia. Sebab tu saya kata saya tak buat akal cenoi payah. Kalau saya ambil pun saya takkan jual. Kalau saya ambil, ditakdirkan kalau saya ambil, saya takkan potong akar tu bubuh ke orang. Saya akan ambil, saya letak dalam minyak, itu saja. Sebab barang tak dapat, mungkin itulah kali pertama, mungkin itulah kali terakhir, atau mungkin itulah kali ataupun mungkin 5 nantuk atau 3-4 tok, ada dia kata baru saya dapat pula. Itu bezanya, payahnya akal cenoi. Boleh? Jadi saya tunjuk, kurang-kurangnya orang faham. Kurang-kurangnya orang faham. Macam tu akal cenoi. Banyak sangat minta maaf Yang suruh saya buat tu bukan saya tak nak buat tau. Yang bagi saya akal, dia kata buat, minta maaf. Saya tak tengok depan mata, saya tak ni Mereka saya tengok depan mata, saya kenal akal dia macam mana, upah dia macam mana. Baik, tuan-tuan dengar baik-baik sekali lagi. Yang mana yang pernah ada akal cenoi, yang tuan-tuan dapat pada sahabat tuan-tuan ke, ayanda mana adik-beradik tuan-tuan ke, tuan-tuan tengok akal cenoi ni kalau terendam, dia akan panjang sikit, hari demi sikit, biar panjang sikit. Kalau duduk tang tu juga bukan akal cenoi. Itu mungkin saya tak tahu lah. Yang kata yang kalau tak panjang saya tak tahu lah ke apa Tapi kalau akal cenoi, dia mesti tumbuh. Boleh lah. Situ sudah Okey. Alhamdulillah. Yang lalu tu apa? Yang lalu tu anak-anak buah saya yang duduk di sini di pondok. Saya dah sini. Saya balik semalam sampai pukul 3 pagi. 4 pagi 4 pagi. Saya dah sini 4 pagi. Dan esok saya akan balik ke Kuala Lumpur. Sebab saya akan balik ke Kuala Lumpur balik. Masih bagi love, masih. Baik. Jadi boleh faham jelas saya kata jelas saya kata esok dia kata kalau awak tak ambil, dia kata Tok Di ustaz ada bagi Tok Di lah, bagi ustaz pulang lah saya cerita tu terang sebelum saya cerita bab tentang petua dan ilmu untuk amal-amal cerita masih kalau orang tanya saya lah, naklah cari bunga cenoi, saya rasa perik sedih, sakit. Masihlah. Pertama saya kata tanya yang buat sirup bunga cenoi ni, saya buat ni kerana apa tau? Kerana pertama untuk menolong orang seseorang tu. Yang kedua saya buat ni di mana bila orang dapatkan jadi apa semua buat, saya buat juga, saya teruskan juga. Tapi jujur saya kata saya perik sangat buat bunga cenoi, sirup bunga cenoi. Betapa lama saya bertahan saya tak tahu. Berapa lama saya bertahan saya buat. Sebab apa? Pertama saya nak dapat susah. Saya cari, saya jatuh gunung lah, jatuh tergolek luka dan sebagainya. Badan saya berparut luka habis jatuh. Itu saya nak cerita tuan-tuan bukan senang saya nak dapat benda tu. Kadang-kadang bila saya nak dapat benda macam tu kan, saya terpaksa lah panjat bukit. Kadang-kadang saya letih sangat-sangat saya panjat. Dan ada waktu-waktu je lah saya nak ambil. Bila dah ambil kan, lincin, jatuh dan sebagainya, luka saya malah tunjuk dah luka saya macam mana kan. Pedihnya. Sebab tu tuan-tuan yang mana pakai tu, yang jadi alhamdulillah pakailah saya kata yang mana yang pakai tu, yang kata dia dulu dia tak ada dia pakai kan, dia tak ada pasangan jodoh, dapat pasangan jodoh tu rezeki. Jangan percaya, syirik. Tu pasangan rezeki yang Allah tulis lepas dia pakai. Yang mana meniaga tak laku, dia pakai laku tu, alhamdulillah rezeki dia, pakailah, buatlah perniagaan Tapi jangan percaya kata bunga cenoi tu yang berlaki syirik.
Dia pakai tu mungkin hanya sebab sabit saja. Dia pakai tu dia nampak muda lah apa semua, alhamdulillah pakailah. Dia pakai hijab hilang tu, itu aura dia, tak ada lebih pada tu. Saya kata tuan-tuan janganlah tuan-tuan duk percaya kat bunga cenui tu, kata dia bagi macam ada mukjizat hanya pada Nabi. Kelebihan tu yang pada karamah tu hanya para wali. Tetapi kejadian yang terjadi itu hanya kebetulan tu, itu bagi saya hanya kebetulan sahaja. Kalau tuan-tuan pakai bos tuan-tuan sayang, itu rezeki, tak lebih pada tu, kerana aura positif itu saja. Jangan kata benda tu mempunyai kadam. Tak boleh kata ya, bunga cenui tu ada kadam, dia kata pakai jadi lagu ni. Tak, tu rezeki hang. Saya cukup marah baru ni ada orang tanya saya, dia kata saya pakai ni, dia kata perniagaan saya laris. Saya kata kan, perniagaan laris ni dia jadikan benda tu sebagai azimat. Salah, syirik, saya tak setuju. Hang pakai jadi tu, tu aura penarik dia aja, tak lebih dari tu. Tolonglah faham Janganlah pakai barang saya tu duk kata benda tu ada kadam. Jangan duk pakai benda hak saya tu dia kata ada jin lah. Tak ada jin lah. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan bunga. Sebab tu saya kata bukan semua orang yang boleh dapat bunga cenui. Ya mungkin kerana saya belajar dekat seorang lady, pengalaman tu ada, saya boleh cari tu sahaja, tak lebih tu. Sebab tu tuan-tuan, bunga saya tunjuk ni, bunga dia macam ni, pokok dia macam ni, cara ambil dia macam tuan-tuan tengok bunga tu tuan-tuan tengok dalam VTT video saya tu, saya pegang, saya picit lagu tu, dia keluar ayak, meleleh ayak. Tuan-tuan fikir ngakal lah macam mana bunga tu picit dia keluar ayak. Sedangkan ayak, kalau tuan-tuan picit bunga takkan keluar ayak. Bunga terkering, tapi bila saya doa dia picit dia keluar ayak. Ayak tu saya tadah, saya masukkan dalam sirum tadi, saya masukkan sirum tu pula tuan-tuan. Ada hari saya buat tak jadi tuan-tuan, saya tertihur tak jadi. Tahu tak, setihur. Bila kita buat tak jadi, bila orang pakai kan, bila pakai tak jadi, kita rasa sedih sebab benda kita dah dapat, tapi nak buat dia dengan hati yang tenang, hati yang betul-betul tenang, bersih apa semua kan. Kita tak boleh fikir langsung kita buat, baru jadi. Sebab tu susah, masih gila susah. Sebab tu saya kata dia kata apa hari tu buat lagu lain jadi rasa lain. Hari tu kenapa jiwa saya, hati saya bila tak tenang, jadi tanya saya buat pun tak jadi. Terus-terang saya kata tuan-tuan, bukan semua saya buat dalam tu menjadi, tak. Sebab tangan saya yang proses amalan apa pengetahuan ilmuan saya tentang tu saya buat. Sebab tu saya kata tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan tengok ada hari ada dalam beg kuning saya, tak ada. Bila habis saya tak jual. Habis saya tak jual tuan-tuan, memang tak ada, saya tutup. Kalau 2 minggu lah, seminggu lah, kalau sebulan lah, saya tunggu pokok tu ada bunga pun saya ambil buat pula. Itu bunga Sebab tu lah kata yang mana beli lah, alhamdulillah pakai lah. Tapi ingat, masih gila jangan percaya kata bunga cenui tu ada kelebihan dia. Kata dia tu bagi macam karamah, dia tu ada penunggu, ada kadam. Dapatkah saya sepak atas kepala, bengong saya tahu syirik. Syirik. Bunga tu pakai jadi tu rezeki, ya Allah Tuhanku. Saya betul-betul sebab tu saya minta hak mana kata pakai jadi dia kata dapat jodoh, ada kadang apa semua, sepi kat kepala dia, kepala nak ambil bengong syirik. Jangan buat tu. Aku tak mau banyak orang tanya syirik. Aku cerita benda tu rezeki. Aduh, letihnya saya, Allah Tuhanku nak cerita. Tuan-tuan tengoklah komen-komen banyak kata berjaya, jadi tu rezeki Allah. Kalau tak jadi tu, saya pacuh tak pandai. Bukan tak pandai, hati saya bila bancuh ni, hati saya tenang betul-betul, saya bancuh. Kalau hati saya tak macam kaca, saya tak bancuh. Hati saya tak macam air kali, saya tak bancuh. Kalau hati saya macam air sungai, saya tak bancuh. Tengah bancuh saya berhenti. Saya tahu tak jadi. Dah nak dapat bunga payah, dah jadi pula. Mereka kata ada kadam. Allah Tuhanku, saya geram sungguhlah. Tolonglah dengan ada kadang dengan syirik dengan benda tu kan. InsyaAllah nanti masih begitu nanti tuan-tuan pasal atas permintaan ni, saya buat atas betul-betul atas permintaan. Dan saya tak mau buat sebenarnya, tapi atas permintaan saya akan cuba. Saya tahu tempat mana api, tuan-tuan tengok tapi line tak ada tuan-tuan. Saya tak boleh buat live sebab saya masuk dalam hutan, tepi gua. Saya tahu pokok ni tepi gua kan, atas pada hutan ni ada gua. Saya akan masuk perjalanan jauh ni lebih kurang dalam banyak kilo kat saya jalan hutan ni, dalam sungai berkilo-kilo sampai tu ada gua. Gua tu dulu sebenarnya tempat saya bersuluk dulu, dan saya tahu tempat tu ada kan. InsyaAllah lah kan, nanti saya pergi, saya akan buat sebelum puasa saya buat. Tapi buat video tuan-tuan saya masuk lama orang tak tengok video saya, tak apalah, saya tak buat video. Saya tunjuk di situ.
lagu ni lah rupanya akar cenuai. Jadi kalau tak ada macam ni, jangan panggil, jangan bagi kat saya buat. Boleh tak nak? Tu ingat. Kalau tak sama macam yang saya tunjuk, saya takkan buat. Kalau sama macam tu, barulah saya boleh buat minyak ke dia. Dan ingat, minyak cenuai kalau saya buat pula, saya bagi minyak ya. Cenuai akar saya takkan bagi ya. Saya takkan bagi sebab saya tahu payah. Saya kata tak nak, saya bagi dia. Ayah. Orang kata tanya. Baik, tuan-tuan orang sini, saya biasa duduk di satu gua. Saya duduk dalam gua ni, kadang-kadang sampai ini cerita saya, pengalaman saya lah tuan-tuan. Saya cerita pengalaman saya tuan-tuan orang yang mana yang duduk Padang Belon, yang mana yang duduk Ulu Tawar, dia kenal di sini ada satu gua. Hutan saya duduk di hujung ni ada satu gua. Perjalanannya banyak kilo kalau ada satu gua. Dalam gua ni tuan-tuan dia panjang. Tuan-tuan bisa tengok tak dulu tahun 24 tahun yang sudah, saya ambil batu kecibung dalam gua. Baik. Gua tu tempat saya bersuluk. Dulu jadi saya ceritalah pengalaman saya tuan-tuan dengar Kalau orang tanya saya nak pergi bayar suluk, saya tak payahlah, pergi suluk dalam masjid tu. Tak usah put dalam gua lah. Saya suluk bukan sampai mana bila Jumaat saya balik tau. Bengar saya tetap terus tau. Hari Jumaat saya balik. Bolat di sana. Dan lepas Jumaat saya masuk balik. Tu cara saya suluk guru saya ajak. Baik tuan-tuan saya cerita cara saya, pengalaman saya bersuluk. Tuan-tuan bisa dengar tak? Di dalam satu tempat yang jauh. Masih gila tuan-tuan dengar siapa yang rasa boleh buat, jom saya tunjuk buat sendiri. Nak tengok lari tak mana. Jadi tempat yang saya duduk tu, gua tu, atas ni tak jauh mana tuan-tuan. Tuan-tuan ikut sungai saya ni, ikut je, jangan berhenti, ikut je. Nanti tuan-tuan, siapa yang mari orang kata saya cakap bohong ke betul ada gua, tuan-tuan ikut je, masih gila, ikut sungai saya, pondok saya duduk, ikut, jangan berhenti. Naik bukit tu, naik jalan, ikut sungai, jalan sungai. Sampai tuan-tuan akan jumpa satu gua. Air tu turun dalam, air terjun, tepi tu ada gua. Gua tu lah tempat saya duduk. Tuan-tuan boleh nampak lah itu ada tika saya, ada saya duduk situ tuan-tuan ada tika tempat solat, ada kayu tempat saya semua semua ada itu, tuan-tuan pergi tengok jadi masa gila jadi situ tempat saya duduk. Kalau hujan tak kena sebab dia tinggi, tapi dalam gua tu pula banyak temingat banyak tuan-tuan, banyak temingat panjang semua temingat lah. Jangan pandai-pandai duduk belaga atas gua tu kena temingat Baik, saya dia waktu mana pengalaman saya, waktu saya bersuluk di situ seorang diri di mana air terjun depan tu, air terjun ni dia jatuh atas muka gua tahu waktu mana bulan terang waktu bulan terang dia jatuh tu macam mana orang kata, bukan kata buah nyok jatuh lah, nak sebut apa bukan nangka jatuh, kuat besar lagi bunyi dia, berat lagi, kedebar jatuh air macam orang buat batu yang besar. Ni cerita pengalaman saya tuan-tuan saya minta yang mana yang sembang besar, maniam yang sembang pandai, saya cabar terus kali ni. Ada maniam yang sembang pandai, saya cabar terus kali ni. Jom ikut saya tinggal duduk situ. Ada tak sini maniam yang sembang pandai? Tolong tak, nak tengok ada tak? Saya ni Topi jangan buang maniam, saya panggil maniam tu masih topi saya cabar kan ni. Pergi duduk tempat saya duduk suluk. Ada maniam tak? Tolong adakan diri maniam. Yang mana yang ada ni ada saya okey. Tolong mari duduk seminggu seperti mana saya duduk seminggu di situ tuan-tuan boleh seminggu saya minta, jangan lari seminggu seminggu duduk di gua bersuluk tu mana saya bersuluk seminggu. Tengok asal macam mana, apa nak jadi. Jangan lari kurang pada seminggu sepa atas kepala. Lari buat apa? Betul. Saya cakap kalau saya pukul sungguh kali ni. Mana lari buat apa? Saya memang besar sangat. Biasa pukul kali ni. Tapi bukan tumbuk. Saya tak tumbuk. Saya pegang terbang lari buat apa? Duduk seminggu. Makan bertih ya, jangan makan lebih. Macam mana saya makan bertih? Buat tengok. Boleh derus pun tak apa. Boleh. Pergi situ. Saya tengok lari tak lari, derus tu lari tak lari. Tak kepala tu. Lost saya tinggal lah ni. Jangan main. Bukan saya nak cerita
keilmuan sesuatu benda nak dapat bukan senang tuan-tuan. Saya duduk situ seminggu, saya duduk Jumaat saya balik solat, lepas tu saya masuk balik. Baik, makan hanya bertih tuan-tuan. Saya makan bertih lah, tak ada apa. Jangan bertih lah. Baik. Air sembahyang tak boleh putih. Itu sebenarnya. Tapi seorang diri, bukan saya seorang. Duduk seorang diri, saya tak cabut sekali. Kalau duduk ramai-ramai tu bukan suluk. Duduk seorang diri, mengencingkan diri, duduk seorang diri. Bukan saya. Saya tak duan. Saya pergi tunjuk, pergi naik bukit. Saya kata, hampir dalam ni jalan sampai dah berapa kilo, nanti hang jumpa lah ayam macam ni, cabang-cabang macam ni. Hang ikut, hang jumpa gua, ada tempat saya buat siap dah, duduk dalam tu. Jangan balik, seorang diri saya duduk. Bawa peti saya bagi mangkuk, hampir dua. Itu saya minta, hampir lah dua macam mana. Amalan saya ajak, nanti tuan-tuan tahu macam mana cerita pengalaman saya tuan-tuan. Kedebar dia macam orang buang batunya besar. Kan? Tuan-tuan, saya ni kira hati kering tuan-tuan tahu. Hati kering tu. Kering hati saya ni. Kan? Terkejut. Terkejut tuan-tuan. Begitu. Tuan-tuan, hati kering terkejut tuan-tuan. Bayangkan batu besar jatuh pada atas. Tuan-tuan tahu apa yang saya nampak? Saya ingat ke batu. Rupanya ular. Ular sawah tuan-tuan. Ular sawah. Rupanya ular sawah. Kecil tak apa tuan-tuan. Besar tuan-tuan. Tuan-tuan bayang macam ni lah tuan-tuan. Kalau lah ular sawah tu kan, kecil besar paha tu boleh kot kan kita kan. Tapi tuan-tuan, kalau muka dia ular sawah tu, kepala dia besar pinggan. Agak tuan-tuan macam mana? Kepala ular tu besar pinggan. Pinggan kita makan nasi tu besar tu. Agak-agak badan besar mana? Agak-agak badan lain. Tanya itu pada jin. Memang jin, confirm jin. Jangan lari. Maniam jangan lari. Lari je makan hang. Jangan lari. Macam mana kepala besar pinggan? Tapi kita nak, bila kita bersuluk kan, kita kena tahan, tak lari tuan, letup. Saya cerita terang lah. Mana nak tahu mana tu suluk main harimau kan, biasa gila main harimau. Harimau yang dia ingatkan harimau dia rupanya harimau betul, makan dia. Tak dapat minggu selamanya dia bersuluk. Ingat deh. Ingatkah dia tetap macam ni tuan-tuan dia bersuluk, dia terima cabaran saya. Dia bersuluk selama seminggu. Kan? Dia ingatkan main harimau ni besar. Harimau besar. Dia main harimau. Dia ingatkan itu harimau jadian macam Tok D kenal dia tak? Ni confirm macam Tok D kenal ni kan. Dia bertunggulah. Dia tak tahu rupa-rupanya harimau betul. Makan dia. Dia suluklah itu selama-lamanya di gua tu. Ingat tuan kan. Sebab tu dia kena ada ilmu. Dan cerita tu kita, kalau tuan-tuan yang mana ilmu ni tak ada tuan-tuan, ilmu macam-macam tu dah tak ada, guru dah mati. Biasa gila. Jadi jarang-jarang orang yang mengajar ilmu tentang macam tu, tentang. Jadi saya belajar, alhamdulillah. Saya buat dan berjaya, alhamdulillah. Di situ bila kita buat, kita tahu kita ketahanan diri kita, minda kita, mental kita terang mana. Bukan kata ular tuan-tuan. Ular tu tuan cerita sama tak ular dia turun ke depan, dia jatuh tuan-tuan. Saya ingat pada batu ke apa, terkejut saya tuan-tuan. Rupanya ular. Muka dia yang boleh saya nampak sebab cahaya tu terang kan, bulan-bulan terang, nampak yang bagilah tadi masih nampaklah muka dia rupanya besar pinggan. Kalau muka dia besar pinggan, badan sawah ni besar mana tuan-tuan. Saya ni telan, dia kata tak cukup telan saya ni kan. Masih gila si masih dah. Lepas tu pula dia masih dia bukan dia mainkan saya tuan. Dia jatuh tu, lepas tu dia hanyut macam tu tuan. Dia jatuh debang tu, dia tak mari saya tuan, dia tak mari pun, tapi saya nampak. Sebab saya menghadap ke gigi air. Daripada muka gua, saya menghadap ke gigi air tepat kan. Sebab saya berzikir kan. Berzikir Jadi dia jatuh tu, dia berjalan dia tak main kat saya. Kalau main saya tak tahu boleh tahan tak tahan, aku lari ke sana, wallahu a'lam, tapi saya duduk kan. Berzikir Jadi muka tu saya nampak besar pinggan dia jalan tu. Jalan tu tuan-tuan kan. Tuan-tuan tahu tak panjang mana? Kalau besar pinggan punya ular. Panjang mana? Fikir tengok panjang mana kan. Lepas tu kita fikir sikit logik akal kan. Logik akal kan. Kalau fikir logik akal lah kan. Dia hilang tu tuan-tuan kan. Dia hilang tu habis. Tak ada apa dah kan. Kalau ikut logik akal, ekor dia kan. Sebab ni bulan terang lah. Ekor dia tu kan.
bercabang. Tu saya kata tu bukan ular. Saya kata itu jin tu. Mungkin jin tu mengganggu minda saya. Jadi saya tak lari, saya tunggu. Baiklah. Habis bab ular tu. Tak apalah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, bunyi orang menjerit, bunyi ini hari berapa ni? Ini yang cerita ni hari ni yang saya buat hari yang ketiga. Bunyi orang menjerit, bunyi orang menangis, bunyi orang ketawa. Waktu lepas ular tu keluar, bunyi macam-macam bunyi. Bunyi orang menangis, bunyi orang menjerit, bunyi orang ketawa, macam-macam. Bunyi dengar suara anak dara. Tapi orang jantan tak dengar pula. Dengar tuan-tuan. Betapa mengusiknya waktu kita suluk tu. Nak kacau hati kita supaya hati kita ni kelemah. Baik. Tuan-tuan agak-agak lah tuan. Saya tak lari lah kan. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan lari tak? Tapi ingat, buat seorang-seorang ni kan buat ramai-ramai. Buat seorang-seorang lah. Saya boleh tunjuk lah. Mari jumpa, saya tunjuk. Pergi lah buat. Di situ lepas tu kata ada tambah cerita lah lebih-lebih lagi. Kalau cerita lebih-lebih lagi, tak kira orang kata dia jadi merapu dah. Saya cukup saya cerita di situ saja. Kan? Saya tak cerita lah benda apa yang lebihnya yang saya tempuhi. Cukup saya cerita di situ sahaja. Maksudnya ular tadi tu kan, tuan-tuan, entah kau ular betul, entah kau ular apa, tapi ekor dia nampak bercabang. Itu saja. Mungkin saya kata ini bukan ular biasa, saya kata dia, ini mungkin jadi-jadian. Cuma yang pasti kalau kata jin apa semua tu, orang menjerit, orang ketawa, orang teriak, orang menangis. Tapi orang perempuan semua, ada semua perempuan. Itu saya kata itu memang jin. Tak apalah. Lebih tu tak mahu cerita. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Seminggu hari pertama saya tak ganggu, hari kedua tak ganggu, hari tiga tak ganggu. Letak pada hari tiga sampai hari tujuh, hari-hari kena ganggu. Macam-macam benda. Tapi saya dah cerita cukup di situ. Kalau janda tu tak tahu lah. Jin kalau janda saya tak tahu umur dia berapa. Wallahualam. Alhamdulillah berhasil saya dapat apa saya nak. Sebab tu tuan-tuan tengok lepas saya buat apa semua kan, saya dapat batu lah apa. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tuan-tuan cuba tengok VTT video dalam TikTok saya yang lama. Dinding gua tu penuh emas. Tengok tuan-tuan tengok. Tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube saya yang lama, dalam dinding gua tu penuh dengan emas. Tuan-tuan tengok. Tapi tak ambil tuan-tuan. Tu godaan untuk saya saya batu. Tuan cuba tengok. Apa tengok tak? Pernah tak tengok? Ada. Dalam FB dah ada. Penuh emas sepanjang dinding. Tuan-tuan tengoklah. Siapa nak buat emas tuan-tuan? Pergi tengok. Bukan cerita dongeng. Lepas saja suluk saya selesai, tuan-tuan boleh nampak. Tengok kan? Itu dugaan saya nak tengok lepas saya habis saya dugaan saya di situ, dugaan saya yang kedua, dia tengok saya ni tamak tak tamak. Itu dia beza tamak tak tamak. Saya tak congkir emas jadi yang saya dapat hanya batu, saya bagi batu saya ambil tuan. Seketul batu saya tak simpan. Saya bagi habis ke orang. Itu saya ambil, saya bagi habis ke orang. Yang saya nak satu benda saja yang saya nak, apa dia? Amalan satu benda yang saya dapat, lepas tu saya berhenti, saya keluar. Itu tentu itu pengalaman saya di mana saya bersuluk. Orang kata senang bertapa lah. Pak Wahabi tak boleh kata bertapa, dia kata tak boleh kata syirik, dia kata la uzubillah la hawla wala, tak ada daya payah aku bercana bertapa. Aku tak pernah sebut aku panggil jin. Yang aku tahu aku berzikir, aku hajat, aku semayang tak pernah putus. Dan Jumaat aku tak tinggal, aku pergi pada waktu tu. Yang mana yang duk sebut kata betapa lagu ni tak ada, salah. Itu guru yang salah. Bolehlah apa panggil hantu, tak. Kita betapa dengan amalan-amalan yang mana semua yang mana yang tercatilan. Tak ada satu pun kita minta pada jin. Semua pada Allah Ta'ala. Nak tengok hati tak keras, tinggal try buat. Itu pengalaman saya tuan-tuan. Sebab tu saya tahu di situ kalau tuan-tuan nak, bolehlah saya tolong buat satu. Tapi ingat, tak ada line. Saya cuma boleh buat tunjuk. Itu saja upah dia. Lepas habis. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan yang duk tanya saya pasal akal cenuai, minta maaf. Kan? Saya tak jual akal cenuai sebab apa? Saya tak cari. Saya tak nak cari tak mana. Di situ saya tahu nak ambil. Tapi waktu ambil je waktu maghrib. Sebab saya pernah tengok. Betul saja. Kan? Tapi saya tak tahu akal cenuai tak cenuai. Pernah tengok. Turun naik. Saya tak tahu akal cenuai tanya. Tapi kalau betul akal cenuai macam guru saya kata, insya-Allah. Kan? Sebab tu saya tahu di situ insya-Allah. Tak janji. Itu pun tak tahu betul tak betul. Itu pun betul tak betul pun saya tak janji. Sama ada benda tu akan cenuai ataupun jin. Itu saja. Ingat saya tak tapi saya tunjuk. Kalau akan cenuai rupa dia macam ni. InsyaAllah lah kita buatlah InsyaAllah sebelum puasa. Sebelum puasa sebab tu saya kata ubat nyamuk tak ada nyamuk. Dalam rimba tak ada nyamuk tuan-tuan. Dalam rimba tak ada nyamuk.
Tak ada nyamuk. Tak ada nyamuk. Tak ada nyamuk. Tak ada. Saya tak ada nyamuk. Kan? Yang saya kan tak ada nyamuk. Tapi belerang saya bawa tau. Saya tabuk belerang, saya terular lah. Saya tabuk belerang lah apa semua. Saya duduk itu seminggu. Saya buat cantik bekas. Tuan-tuan kalau masuk tengok, tuan-tuan boleh tengok tempat saya duduk. Saya buat dengan tempat bekas, tempat suluk, plastik lah apa semua letak. Dengan kayu yang saya duduk. Mau ada itu. Tuan-tuan tengok lah. InsyaAllah. Pergi lah. Tuan-tuan saya tak larang pun. Tuan-tuan ikut air sungai ni. Daripada pondok saya ni. Tuan-tuan naik sampai ke atas. Dia masih bergila. Sampai ke atas. Bila sampai ke atas nanti tuan-tuan jalan je. Lagi tak jumpa gua. Jalan. Nanti tuan-tuan akan jumpa gua. Saya bagi gift. Jumpa gua. Duduk situ. Seminggu. Jangan lari. Nak tengok rasa mana. Jangan lari. Tapi ingat. Kalau harimau makan bukan salah saya. Tak kan? Bukan salah saya. Baik tuan-tuan. Itu saya cerita pengalaman saya. Tuan-tuan itu pengalaman saya. Di situ tempat lain saya tak cuma cerita lagi lah. Saya ni boleh katakan dululah saya suka sangat benda-benda yang misteri. Saya kejar sangat nak ilmu-ilmu macam tu. Sampai peringkat hari ni bila saya naik 5 series, saya dah mula tinggal. Saya cerita bila naik 5 series saya dah mula dah tinggal daripada berubat orang. Saya dah mula dah nak lari pada benda-benda misteri. Saya lari tuan-tuan, saya lari. Saya lebih suka dengan dunia saya hari ni, di mana menceritakan keilmuan, kehebatan orang Melayu, ilmu orang Melayu, kan, petua-petua orang Melayu, kan, cara-cara rawatan orang Melayu buat dulu macam mana, yang selalunya orang kata syirik, yang selalu orang kata tak boleh pakai. Ada saya terbaca tadi, saya tengok dalam TikTok, tuan-tuan. Saya cerita tentang syahadah besi. Dia kata tu amalan kurafat. Saya kata budak tu kalau jumpa kat saya bukan semaga macam ni dah. Saya pun penampak tu macam mana saya kena tampak ngotor saya dulu. Sebab apa? Orang macam tu yang melemahkan semangat Melayu. Dia tahu tak syahadah tu apa? Syahadah tauhid, syahadah besi ni mana dalam surah Al-Hadid mana ceritakan besi ni dia kena berkhidmat pada manusia. Orang Melayu dulu dia bersyahadah besi. Tuan-tuan, orang panglima dulu dia bersyahadah dengan syahadah besi, di mana besi ni dia bukan jadi pada tanah, besi dia diturunkan. Bila diturunkan, Allah diceritakan surah Al-Hadid ayat yang 25, dia ceritakan besi ditugaskan besi untuk manusia, di mana manusia ni nak gunakan besi ni untuk bercucuk tanam, pos sepa, buat ni semua guna besi. Jadi bila kita tahu besi ni diamanahkan untuk jaga kita, bila kita bersyahadah dah mentauhidkan asal kejadian dia tu, maka dia takkan makan kulit kita, dia takkan makan daging kita. Sebab tu orang tua-tua dulu dia faham bab ni. Bila dia faham saja bab ni, kita tengok kena besi pun tak luka lah itu dan sebagainya, tapi kena batu luka, kena besi tak luka. Sebab apa? Dia faham, dia mengaji bab ni. Sebab tu senang orang hari ni belajar, kaji balik. Oh macam ni rupanya. Macam tu rupanya. Bukannya suruh pergi syahadah besi tu, kita ajak besi tu mengucap. Bengong, ya Allah Tuanku. Nama dia ilmu syahadah besi. Nama ilmu tu ilmu syahadah besi. Supaya besi ingat balik di mana dia janji dengan Allah untuk kat kita, jaga kita. Tapi main-main yang manusia manyam yang bodoh, yang basikal gerek, yang sunat laser, kan, dia duk kata syahadah besi tu ciri. Orang lagu ni lah yang merosakkan bangsa. Orang lagu ni lah yang merosakkan ilmu-ilmu kemelayuan. Dia tak ada ilmu, jangan bertikat. Pergi jumpa orang tua, pergi tanya guru-guru, tok-tok guru. Sebab tu tok guru dulu kan, orang ilmu dulu kan, kena besi tak luka apa semua. Sebab dia dah tahu tentang ilmu syahadah besi. Sebab tu saya kata, kalau tak erti, jangan komen. Jangan melemahkan Melayu-Melayu lain. Faham, pergilah jumpa guru. Jangan jadi maniam sangat. Maniam, dengar sini baik-baik. Jangan rosakkan keilmuan Melayu kalau tak faham. Sikit-sikit kurafat. Ini bukan nak pam dah. Ini pam terus ni. Janganlah macam tu. Kita Melayu penuh dengan keilmuan di dada. Jadi kita tahu cerita-cerita benda ni. Guru-guru mengisah tentang ni, kita tahu macam mana nak buat. Sebab tu kita tengok orang-orang yang tukang-tukang tukang-tukang besi dulu, yang boleh pecik besi, buat bergerih dengan besi, sebab mereka tahu ilmu syahadah besi. Bukan syahadah besi tu ajak besi tu mengucap.
Mesti besi. Mengucap ni la ilaha illallah. Mengucap besi. Itu namanya bengong. Bukan cadar besi ajak besi mengucap. Ilmu besi tu, ketauhidan besi tu, supaya besi tu ingat janji dia dengan Allah untuk bantu manusia. Itu ilmu dia. Ni mainannya budak-budak sekarang. Bila sebut syahadat besi, pegang besi mengucap. Besi mengucap la ilaha illallah. Kalimah Rasul pula Muhammadur Rasulullah. Lagu tu kan syahadat besi. Tu bengong. Ya Allah aku. Tu bengong. Cuba tuan-tuan tengok, kaji balik yang saya kata Surah Al-Hadid tu. Dia cerita semua tentang besi. Syahadah besi, bila kita faham tentang besi, besi ini bukan dijadikan di dalam tanah, besi ini diturunkan daripada Allah, daripada cakrawala jatuh ke bawah, dan besi ini berjanji untuk membantu manusia, di mana besi-besi tadi tu dijadikan untuk cangkul, baju perang lah, apa semua untuk bantu manusia. Bila mensyadahkan besi ni dia ingat bila janji dengan Allah tu, maka besi jaga kulit kita supaya tak rosak, kena parang tak masuk. Sebab apa? Tu ilmu syahadah besi maksudnya. Itulah ilmu syahadah besi. Bukan syahadah besi gajak besi ngucap. Rasa-rasa bukan nak kena semaga ni. Faham lah tu? Yang mana yang duk tanya saya pasal syahadah besi, saya jawab tu. Orang macam tu tuan-tuan, saya kata tuan-tuan, ada manusia macam tu kata dengan Piramli pernah cerita, sekiranya ada manusia beginilah merosakkan Melayu, nama buang tu. Jangan ada manusia sebegini. Dia kata dengan Piramli. Kami tiba ni apa nama dia Hasan tu, dia kata kat buang ni dikelilingi orang ramai. Buang kena bunuh dah. Orang beginilah yang merosakkan. Jangan ada anak bangsa aku seperti ini. Macam tu lah Piramli kata dekat buang. Lagu tu lah saya kata dekat Maniam tadi tu. Dengar tu Maniam. Baik-baik. Ilmu kebal dah, bukan ilmu kebal. Bukan ilmu kebal. Ilmu syahadah besi bukan ilmu kebal. Besi ni bila diingat janji kita tu, perjanjian tu, dia tak makan kulit kita. Tapi kalau saja-saja pitoreh tu, bukan kerana perang luka lah. Bukan ilmu kebal. Kebal lain tuan-tuan. Kalau kebal, tikam pok pun tak masuk. Bukan ilmu kebal. Kalau kebal, tikam dengan kayu pun tak masuk, tikam dengan besi tak masuk, tikam dengan apa pun tak masuk, tikam jarum pun tak masuk, tikam buluh tak masuk kebal. Ini syahadah besi. Besi tu dia tak memungkir janji dia tu, dia tak makan kita. Itu sahaja. Itulah ilmu syahadah besi. Ini tidak. Itu tidak. Kira. Baik tuan. Baik, habis tang tu. Jadi saya jawab soalan-persoalan yang ditanya. Ada tanya saya lagi. Dia kata apa? Okey, saya jawab pasal yang orang yang tanya saya pasal akar cenuai, saya jawab dah tadi. Akar cenuai dia bukan tumbuh macam tu. Akar cenuai ambil je waktu nak maghrib dia turun. Lepas tu sekejap, lepas tu dia naik balik. Tuan-tuan dia nampak dia naik balik. Habis. Akar cenuai dia bukan macam akar biasa, dia misteri sikit. Pokok cenuai, bunga cenuai macam saya ambil tu, saya buat bunga. Dia menggunakan aura seri. Sebab tu saya kata aura seri. Dan tuan-tuan masih gila bukan senang saya nak buat tuan-tuan. Saya buat tuan-tuan, kalau ikut hati saya ni tuan-tuan, saya rasa perik nak buat sangat tuan-tuan. Sebab payah nak cari, payah nak buat, payah sangat nak buat. Kadang-kadang saya buat saya rasa kecewa. Tuan-tuan buat pakai, saya buat tak jadi, tuan-tuan pakai, saya rasa sedih tau. Sebab saya mengharapkan benda tu jadi. Tiba-tiba benda tu kerana hati saya tak tenang seperti mana air kali, tak senang seperti mana kaca cermin sejenis cermin. Jadi tak jadi. Saya sedih tau. Tuan-tuan ingat saya tak sedih ke? Saya kecewa tau. Sebab tu tuan-tuan saya buat tu. Dan tuan-tuan jangan percaya pula kata benda tu yang aku tahu macam ada mukjizat hanya pada Nabi. Jangan kata benda tu ada karamat hanya ada pada wali. Jangan kata benda tu berhantu tu berhantu. Dia hanya aura sahaja yang saya ambil dengan doa dan apa sebagainya. Saya jadikan serum tu. Kalau tuan-tuan pergi orang pakai serum tu, orang tengok rasa sayang, itu hanya aura dia saja. Kalau tuan-tuan pakai tu dah dapat jodoh apa semua, ada orang kenal, itu aura dia saja. Kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan. Di waktu mana Adam dilemparkan dunia, Adam tanya, ya Allah, apa kelebihan dunia? Kata Allah, aku jadikan tumbuh-tumbuhan sebagai manfaat. Maka gunakanlah manfaat tu, tak lebih dari itu. Hanya cerita dia adalah yang ada dalam kitab, tak selebih dari itu. Jadi jangan ada syirik
jangan ada sekutu, jangan ada munafik dalam benda-benda macam tu. Saya tak galak pun tuan-tuan. Tuan-tuan kata pakai lagu ni tak. Alah, cerita dah habis bab tu tuan-tuan. Baik, yang kedua tu kan, saya tak jawab hari ni. Saya jawab pertanyaan dulu Saya jawab pertanyaan tu. Saya tak nangis, saya cerita, saya letih tuan-tuan. Tuan-tuan, saya letih sebab saya jatuh tuan-tuan. Saya pergi cari bunga, saya jatuh tergolek-golek. Luka badan tuan, luka badan saya tak tunjuk tuan. Jatuh tergolek, luka belakang-belakang saya habis luka. Sakit tuan-tuan. Hanya atas permintaan sahaja saya buat kan. Lepas tu pula keuntungan, saya tak ambil keuntungan tuan-tuan. Keuntungan saya pulangkan kepada seorang perempuan di mana untuk dia bayar hutang-hutang dia. Itu saja. Tak lebih tuan-tuan. Hanya saya kadang-kadang saya kata kan, aku ni bukan kata ramai saya buat ramai saya bantu. Sebenarnya kadang-kadang aku ni kan, macam mana tuan-tuan tengok saya merawat orang, saya tak ambil duit tuan-tuan. Tuan-tuan pun tabung tu, dalam tabung demi Allah, demi Rasul, masa saya di Morid saya apa saja duit yang tuan-tuan bagi, saya bagi semua. Yang orang derma tu saya bagi anak-anak buah saya, ambil lah, kongsi. Saya tak ambil minyak kereta saya, semua saya, duit orang saya tak ambil kongsi kan. Tapi saya bantu. Sebab apa? Tugas saya seorang perawat, berkhidmat untuk masyarakat. Jadi saya bantu masyarakat dengan keilmuan yang saya ada. Hari ni bila saya berehat, yang saya buat benda ni, saya rasa tak membantu juga. Walaupun bukan dengan cara merawat, tetapi dengan kaedah-kaedah macam saya buat tu, sekurang-kurangnya orang dapat manfaat. Itu sahaja tuan-tuan. Jadi saya minta lah. Yang kedua, orang tanya pasal apa? Pasal apa nama, yang ketiga pasal yang saya buat ni apa nama? Kijang kasturi. Ingat tuan-tuan, kijang kasturi tu kan, tak banyak lah. Ada botol. Saya cuma buat 2 botol minggu depan ada pula. Habis ni ada pula 2 botol ada ada botol lagi. Yang tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau buat apa ni, dalam botol tu ada 5 ml. Macam tadi Cina tu ada 5 ml. Saya beli tu tuan-tuan buka yang mana dah dapat, buka pekat tuan-tuan, dia pekat. Wangi dah pekat. Tuan-tuan campur dengan FTG kan, 4 botol boleh dapatkan 1 botol tu tuan-tuan boleh dapat 4 botol minyak kasturi. Sebab tu parti betul. Tuan-tuan pakailah tu, boleh pakai. Kalau tak campur jangan pakai. Kuning habis baju. Saya beritahu siap kan. Jadi saya original betul-betul original. Jadi yang tu saya kata saya sediakan itu ada 4 karung. Dalam karung tu saya kata siap ada duri, ada tahi besi, ada jelantang gajah, ada garam, ada apa nama selaput, apa nama pokok upih pinang, masuk dalam karung tu. Tuan-tuan dengan cara tu syirik juga, jangan percaya syirik. Tuan-tuan pun hanya pakaikan, kita kata hanya pakaian sahaja. Sebab benda-benda tu sumpahan. Titik-titik dalam tu gantung. Kalau dia sorak sikit, jangan orang nampak. Orang nampak lagi dia kata kita buat zimat dalam rumah. Sorak-sorak lah sikit gantung tu. Gantung 4 baju. Sebab tu ada 4 kan. Saya bubuh dalam bekas tu ada 4 karung. 4 karung tu semua barang ada dalam tu. Jadi 4 karung, semua barang dalam tu. Tuan-tuan titik, tuan-tuan gantung lah. Tapi sorak sikit, jangan tak sorak. Bila tak sorak lagi orang kata ni pakai ni ada hantu pula, gantung azimat. Saya tak mau macam tu. Saya tak mau jadi fitnah. Tolong jangan fitnah. Pandai-pandailah buat sendiri. Fikirlah macam mana supaya tak difitnah kan. Saya buat hanya tolong saya kata siap lah. Orang tadi untung tak? InsyaAllah takut ya. Barang tu mahal. Lepas tu lebihnya serupah budak-budak yang cari bekerja. Itu saja tuan-tuan. Lepas tu pula orang kata apa tak ada beg kuning. Rupanya dalam beg kuning tak boleh sebut jin, tak boleh sebut pagar rumah, tak boleh sebut apa nama overclaim sangat lah. Saya buat tu, saya kena 4 markah. TikTok bagi saya 4 markah, tolak 4 markah. Menyacak. Macam tuan-tuan. Padam pula, buat lain pula, bubuh benda-benda tu. Payah juga penonton TikTok ni. Rasa-rasa macam malah nak main, tapi saya nak sampai ke petua. 4 markah. Itu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, buatlah tuan-tuan. Saya dah cerita dah itu. Tidak ada kena-mengena dengan jin syaitan pun. Lepas tu InsyaAllah tuan-tuan. Hari ni saya letih sikit, jadi saya cerita dekat tu sajalah. Baiklah, InsyaAllah esok atau lusa saya letih sangat. Saya letih sangat. Sebab apa? Saya betul-betul letih dengan jatuh bukit dan sebagainya, mencari bunga kan. Jadi saya letih sangat-sangat jadi insyaAllah saya cerita tuan-tuan dekat situ. Saya harap yang tanya saya pasal tu saya jawab kat sini. Bila saya jawab kat sini, sudahlah saya kata InsyaAllah esok mood saya baik nanti, dan saya rasa letih, saya sihat sikit, saya akan buat cerita di mana satu cerita tuan-tuan, satu ilmu yang cukup manfaat untuk masyarakat yang ada masalah rumah tangga. InsyaAllah tuan-tuan, nak ambil lah insyaAllah dan juga masalah gangguan. Ambil petua ni buat jadi.
Buat tuan-tuan, petua saja tuan-tuan. Saya akan ajar rumah tangga macam mana bagi bini dia taat kat dia, supaya bini dia sayang kat dia. Duduk dah macam ni saja, macam ni. Buat tuan-tuan, buat. Macam mana? Kalau orang tua dulu tuan-tuan, dengar baik-baik lah, orang tua dulu dia tambah roh. Roh yang kohar, roh yang mufrahar, roh wujud, roh perkasa. Aku tambah roh yang kohar, roh aku dia saya pendek-pendek saya sabut ayat doa pendekan. Dia ayat Quran maknanya lah. Lepas tu sambung dia, aku tambah roh yang kohar, roh kohar, roh wujud, roh yang perkasa. Aku tambah kan. Kasih sayanglah kau pada aku. Lepas tu dia tiup ke hidung kan. Dia tiup nafas dia, waktu ini sedut hidung nafas belah kanan kan. Dia waktu mana bini dia ni, dia tapi bukan tiup mulut. Dia tiup hidung dia tiup belah kanan, dia tiup belah kiri. Dia tiup belah kanan. Waktu bini sedut nafas, dia tiup nawar ke hidung dia tu. Lepas tu tarik. Nanti saja tu saya tak ajar tu. Saya akan ajak petua saja bagaimana supaya rumah tangga tu, suami isteri tu bahagia. Dengan petua ilmu-ilmu, petua orang lama-lama. Saya ajak petua, saya tak ajak ilmu tu, saya ajak petua saja. InsyaAllah lah. InsyaAllah kita tunggulah tuan-tuan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub.